أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شافي، بسم الله كافي، بسم الله معافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد. أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan taufik dan inayahnya serta hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama mendengar perkongsian rohani, perkongsian tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab untuk Allah memberikan kita keampunan. Moga-moga ianya menjadi asbab untuk Allah memberikan kita limpahan taufik dan inayahnya, seterusnya akan membawa kita terus ke destinasi yang terakhir, iaitu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada pada hadis yang ke-6, muka surat yang ke-61. Saya doakan kepada tuan-tuan, ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa sihat walafiat. Moga-moga kita berada di dalam keampunan dan juga mudah-mudahan kita sentiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keadaan situasi dan senario negara pada hari ini, kita berdoa, memohon dan meminta serta merayu kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap masa, lebih-lebih lagi selepas waktu solat. Kita minta, kita mohon, kita rayu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemik ini, mudah-mudahan penyakit dan wabak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menyembuhkan saudara-saudara kita yang telah ditimpa dengan musibah pandemik COVID-19 ini. Tuan-tuan, ibu-ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam bab yang membicarakan tentang halal dan haram di dalam Islam. Kita pun telah membacakan hadis pada perkongsian yang lepas, dan juga kita telah membacakan sedikit catatan dan juga riwayat biografi perawi hadis, iaitu Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan terus kepada perbahasan dan perbincangan tentang perkara halal di dalam Islam, seterusnya perkara syubhah di dalam Islam, dan yang terakhir adalah tentang syubhah yang ramai manusia tidak mengetahui akannya, iaitu halal, haram dan juga syubhah. Baik, apakah keistimewaan hadis ini? Hadis ini merupakan salah satu asas dalam syariah Islam. Ulama telah bersepakat mengatakan bahawa hadis ini mempunyai kedudukan yang agung dan banyak faedahnya. Ia merupakan salah satu hadis yang menjadi asas kepada peredaran agama Islam. Ulama juga menyatakan hadis ini adalah 1/3 daripada agama. Jadi hadis yang menceritakan tentang halal, haram dan juga syubhah merupakan 1/3 daripada agama. Kerana apa?
terangkum di dalamnya apakah yang dibenarkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah yang diharam atau ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, di antara kedua-duanya iaitu antara halal dan haram adanya syubhah. Dan ini yang kita akan kupaskan dan kita bahaskan pada malam ni insya-Allah. Yang kedua, ulama dan hadis ini. Kata Al-Imam Abu Dawud, hadis ini adalah salah satu adalah 1/4 daripada agama. Kata Imam Abu Dawud juga, hadis ini merupakan dasar yang agung daripada dasar-dasar syariah. Dan yang terakhir, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, telah ijma' ulama' bahawa hadis ini banyak faedah. Tentu dan pastinya kalam Nabi SAW, perkataan yang dikeluarkan oleh baginda Nabi SAW adalah jawami'ul kalam. Ayat yang ringkas, perkataan yang sedikit tetapi membawa maksud yang sangat mendalam, dan sekiranya ianya dikupas satu persatu boleh membawa kepada penyelesaian masalah umat insya-Allah. Yang ketiga insya-Allah, terus kepada Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis. Apakah keistimewaan hadis ini dan pengajaran daripada hadis ini? Baik, yang pertama, perkara yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai halal, maka ianya tetap halal. Dan perkara yang dinaskan oleh Allah dan rasulnya sebagai haram, maka ianya tetap haram. Akan tetapi di antara keduanya itu ada sesuatu perkara yang tidak jelas kedudukannya, sama ada halal atau haram, maka perkara inilah yang dinamakan dengan syubhah. Perkara halal yang telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas terkandung banyak di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti makan, minum, menaiki kenderaan, berwangi-wangian dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sadaqallahul azim. Mafhumnya apa? Pada masa ini dihalalkan bagi kamu, yakni memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik, dan makanan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan yakni sembelihan kamu adalah halal bagi mereka, yakni tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Membawa maksud sekiranya kita menyembelih binatang ternakan dan kita berikan kepada orang lain, sama ada orang kafir ataupun ahli kitab, maka ianya halal. Dan sekiranya ahli kitab, iaitu orang yang berpegang teguh kepada ajaran samawi yang terdahulu, sekiranya sembelihan mereka, maka kita juga boleh makan. Kemudian perkara yang haram dinaskan oleh Allah secara jelas ialah seperti perbuatan riba, zina, bunuh diri dan lain-lainnya. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat yang ke-279. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtu falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Oleh itu kamu tidak juga melakukan, yakni perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya, yakni akibatnya kamu tidak menemui jalan yang selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu, yakni yang sebenarnya, ialah pokok asal harta kamu. Dengan yang demikian kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Kedua-dua ayat Quran ini Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan dan nak memberitahu bahawa perkara yang halal maka kita boleh lakukan, maka kita boleh laksanakan, seperti makan, minum, tidur, bermuamalah dan sebagainya.
Dan yang kedua, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nasnya yang qat'i, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali kita tidak boleh melakukannya. Contoh tentang riba. Allah Subhanahu wa taala sangat tegas kepada orang yang memakan harta riba dan juga melakukan muamalah secara riba, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan peperangan ke atas mereka. Allah menghalalkan jual beli. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah jelas dalam ayat Quran menyatakan bahawa Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan riba. Itu jelas. Halal kita mafhum apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah, apa sahaja yang disuruh oleh Allah, apa sahaja yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud halal. Dan yang haram adalah yang ditegah, yang dilarang dan tak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah haram. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akan perihal perkara yang halal dan haram secara jelas dan soreh, yakni nyata, jelas dan nyata. Dan selain itu ada perkara yang tidak dijelaskan secara terperinci. Perkara itu dinamakan sebagai mutasyabihat atau kesamaran. Yang ni ramai manusia tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Kita tengok dulu hukum-hukum dia. Nanti saya akan berikan contoh-contoh syubhat yang seringkali masyarakat kita di luar melakukannya. Seperti mana di dalam lafaz hadis di atas, di antara keduanya adalah hal yang meragukan, perkara yang samar tentang hukumnya dan tidak dikenali secara pasti. Tidak banyak orang yang mengetahuinya, yakni maksudnya adalah tidak mengetahui hukumnya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Tirmizi dengan lafaznya banyak orang tidak mengetahui akannya. Mengetahui apa? Tentang syubhat. Yang dapat difahami di sini ialah hanya sebahagian kecil manusia sahaja yang mengetahui akan hukumnya, iaitu para mujtahid dan juga para a'immah, iaitu orang salafus soleh dan yang sentiasa menjaga batasan dirinya daripada melakukan perkara-perkara syubhat, wali'auzubillah, apatah lagi perkara yang haram. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Asqalani membahagikan secara ringkas ada 4 penafsiran tentang syubhat. Yang pertama, terjadinya pertentangan dalil-dalil yang ada. Ini yang pertama. Syubhat itu ada dalil menyatakan haram, ada dalil yang menyatakan halal, maka apakah kita boleh mengambilnya atau meninggalkannya? Yang kedua, perbezaan ulama yang bermula dari adanya dalil-dalil yang saling bertentangan. Ada ulama kata benda ni tak boleh, ada ulama kata benda ni harus, dan ada ulama menyatakan bahawa ianya halal. Jadi perbezaan ulama bermulanya dengan dalil-dalil yang saling bertentangan. Nanti kita akan kupaskan, kita akan bahaskan contoh-contoh yang dibenarkan dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dimaksudkan dengan perkataan syubhat adalah disebutkan dengan makruh, kerana kata tersebut mengandungi unsur melakukannya dan juga ada unsur yang meninggalkannya. Dan yang keempat dan yang terakhir yang dinyatakan oleh Al-Imam Hajar Asqalani ialah yang dimasukkan dengan syubhat adalah mubah. Mubah itu apa? Perkara yang dibenarkan dan yang diperbolehkan. Telah dinukilkan daripada Ibnu Munir, beliau berkata makruh merupakan pembatas antara hamba dan hal-hal yang haram. Sesiapa yang banyak melaksanakan perbuatan makruh, maka dia berjalan menuju kepada perkara yang haram. Sedangkan mubah adalah pembatas antara hamba dengan makruh. Sesiapa yang banyak melakukan hal yang mubah, maka dia telah menjerumus kepada perkara yang makruh. Makruh ni apa? Perkara yang dibenci dan tak dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat keempat ini dikuatkan oleh riwayat Ibn Hibban dengan jalur yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim tanpa menyebutkan lafaznya. Dan dalam hadis tersebut terdapat tambahan menyatakan bahawa buatlah pemisah antara yang halal dengan yang haram. Yang melakukan hal tersebut, maka perilaku dan agamanya akan terselamat.
Orang yang menikmati hal tersebut seolah-olah menikmati perkara yang dilarang, ditakuti ianya akan terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Ini kerana perkara yang mubah dikhawatiri menjadi makruh atau haram, maka seeloknya ianya dijauhi. Maksud daripada riwayat Ibn Hibban ni menyatakan bahawa kita berasa was-was, kita berasa ragu-ragu adakah ianya boleh atau tidak boleh, maka lebih baik ianya ditinggalkan. Baik, istifadah yang ketiga. Yang ni kita akan kupaskan contoh-contoh dan hukum tentang perkara-perkara syubhah. Imam Ibn Daqiq Al-Ayyad rahimahullah menyatakan bahawa para ulama berbeza pendapat dalam mengkategorikan perkara syubhah. Yang pertama, golongan yang menyatakan syubhah sebagai perkara yang haram. Alasan mereka adalah ucapan baginda Nabi SAW, yakni barang sesiapa yang menghindar dari yang samar, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya, dan barang sesiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi barang siapa yang menghindar dari perkara yang samar, perkara yang syubhah, boleh atau tidak boleh, maka dia telah menyelamatkan maruahnya, agamanya dan kehormatannya. Dan barang sesiapa yang terjatuh dalam perkara yang samar, takut-takut wa na'uzubillah, dia terjatuh kepada perkara yang haram. Yang kedua, golongan yang menyatakan syubhah sebagai perkara yang halal. Alasan mereka adalah ucapan Nabi SAW, yakni seperti penggembala yang berada dekat di pagar milik orang lain. Ini menunjukkan dia belum menjejaki kepada keharaman, namun sebaliknya kita hendaklah bersikap wara', yakni berhati-hati untuk meninggalkannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, golongan yang menyatakan perkara syubhah bukanlah halal dan bukan yang haram, dan Nabi SAW telah menyebutkan bahawa halal dan haram adalah jelas, maka hendaknya kita bersikap seperti itu, tetapi meninggalkannya adalah lebih baik dan lebih bersikap wara'. Tuan-tuan, ibu-ibu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai contoh, perkara halal kita telah jelas. Maksudnya apa? Kita dah belajar daripada kecil, benda ni boleh dibuat, benda ni boleh dimakan, benda ini adalah halal. Dan yang kedua, perkara yang telah ditegah oleh para asatizah kita, para ibu bapa kita dan para guru-guru kita telah menegahnya, maka ianya adalah haram dan kita pun telah jelas. Contoh haram yang lebih jelas apabila kita takut nak melakukannya di hadapan orang lain. Yang ketiga ni yang jadi masalah, iaitu tentang perkara syubhah. Contoh, kita makan di restoran ataupun di hotel yang tak diendoskan halal oleh pihak JAKIM. Contoh, kita nampak udang asalnya adalah halal, tetapi disebabkan restoran tersebut, kafe di hotel tersebut tak diendoskan, tak mendapat pengiktiraf sijil halal daripada pihak JAKIM, iaitu badan yang berautoriti untuk menyatakan halal ataupun haram di negara kita, maka itu adalah syubhah. Nampak macam halal, ustaz, takkanlah mi goreng tu haram, takkanlah air bandung tu haram, tetapi bila ianya dimasak oleh bukan Muslim, bukan yang dikeluarkan oleh orang Islam, takut-takutnya ianya ala syubhah, lebih baik kita tinggalkan. Jelas? Yang kedua, contoh perkara syubhah adalah makanan yang diimport daripada negara luar masuk ke dalam negara kita, yang tidak ada status halal dari pihak negara tersebut ataupun status halal daripada pihak badan berautoriti negara kita, maka itu juga dipanggil sebagai syubhah. Nampak macam elok je, daging ni merah, nampak macam elok, nampak macam halal, dan daging asal hukumnya adalah halal. Tetapi bila ianya diimport daripada negara luar yang tidak diyakini halalnya, lebih-lebih lagi yang tidak ada status logo halalnya, serta yang tak diiktiraf oleh badan berautoriti sebagai JAKIM di negara kita, maka itu juga dipanggil sebagai syubhah. Contoh lain yang ketiga, Allahumma salli Muhammad, kita memegang
jawatan kuasa, tender di dalam sesebuah organisasi. Lebih-lebih lagi badan berkanun ataupun badan yang berkerajaan. Ada orang bagi hamper kat kita, ada orang bagi hadiah kat kita. Kita pun rasa serba salah. Orang yang bagi hadiah itu juga telah masuk ke dalam tender, dalam waiting list. Adakah ianya diterima ataupun ditolak? Kita pun ragu-ragu. Nak tolak tender dia, dia dah bagi hadiah. Rasa benda tu boleh ke tidak? Itu juga dipanggil sebagai syubhah. Asal hukumnya memberi hadiah adalah hukumnya sunat. Nabi kata hendaklah tahadu wa tahabu. Hadis jelas. Nabi kata tahadu wa tahabu. Bila kamu saling beri memberi, maka ianya akan mendatangkan kasih sayang. Masalahnya orang tu bukan nak kasih sayang kita. Orang tu nak kita meluluskan tender dia. Itu maksudnya syubhah. Lebih baik dia menyatakan, maaf encik, sila ambil balik hadiah ini, sila ambil balik hamper ini, sila ambil balik pemberian ini. Sedikit sebanyak kalau kita ambil telah menggugat kita punya keyakinan sama ada nak bagi tender ini ataupun tidak. Itu juga dinamakan sebagai syubhah. Contoh lain, ini kalau saya bagi contoh ni ramai yang marah ni. Tuan-tuan nak marah ke, saya tak kisah. Orang dulu, asatiza dulu, para a'immah dulu, ataupun ustaz-ustaz kita dulu menyatakan tentang hukum merokok. Ini yang orang marah saya ni. Ini orang tak puas hati ni. Okey, adakah ianya syubhah? Adakah ianya makruh? Adakah ianya haram? Kalau fatwa terdahulu menyatakan ianya adalah makruh, adalah disebabkan tidak ada kajian yang terperinci mengenai akibat ataupun implikasi serta kesan daripada merokok. Hari ini telah jelas, 10-20 tahun yang berlaku pada hari ini telah menyatakan bahawa merokok itu membahayakan kesihatan. Merokok itu membahayakan orang yang menghidup asapnya. Maka situ jelas, sekiranya hal yang memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain, maka hukumnya bukan setakat makruh, bukan setakat harus, tetapi jatuh kepada haram. Itu juga dipanggil syubhah, tetapi syubhah yang lebih membawa kepada perkara yang haram. So jelas, itu di antara contoh-contoh perkara syubhah. Kita makan di tempat yang tak diyakini halalnya, kemudian kita membeli. Contoh lain, kita membeli barangan ataupun produk yang dikeluarkan oleh orang kafir Quraisy. Tadi kita makan di restoran atau kafe hotel yang dimasak oleh orang kafir, ataupun ianya tidak dikeluarkan lagi sijil halal. Itu pun syubhah. Okey, yang seterusnya adalah kita membeli produk ataupun barangan berbentuk makanan dan sebagainya daripada orang kafir yang tak diberikan sijil halal. Itu juga dipanggil sebagai syubhah. Contoh, kita membeli buah-buahan ataupun makanan daripada golongan kafir Quraisy, terutamanya produk-produk yang dikilangkan. Contohnya jajan, cekedis, biskut dan sebagainya. Tetapi produk tersebut dikeluarkan oleh orang kafir dan hal tersebut belum lagi dipantau oleh badan yang berautoriti sebagai JAKIM, adakah halal ataupun tidak, maka di situ juga dipanggil sebagai syubhah. Dan terlalu banyak perkara syubhah yang dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini. Perut dah lapar, nampak kedai Cina, macam sedap je mi goreng dia, macam sedap je char kway teow dia, dimasak oleh orang Cina. Lebih baik, atau maaf, dimasak oleh orang kafir, dimasak oleh orang bukan Islam yang kita tak tahu status kebersihan dia ataupun status halalnya. Okey, lebih baik kita hindarkan, lebih baik kita tinggalkan. Carilah perkara yang halal dan yang thayyibah. Maksudnya perkara yang halal dan juga yang baik. Carilah produk dan barangan yang dikeluarkan oleh orang Islam dan juga oleh orang kita, dan insya-Allah kita yakin status kebersihan dan juga status halalnya. So jelas, itu adalah contoh-contoh perkara syubhah. Jadi
Adakah kita boleh melakukannya? Lebih baik kita tinggalkan daripada melakukannya. Seterusnya, pendapat golongan ketiga ini, iaitu yang dikatakan ianya bukan haram dan ianya bukan halal, bukan haram, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maksudnya apa? Banyak manusia yang tidak mengetahui, iaitu dia confuse. Halal ke haram? Boleh ke tak boleh? Okay, nampak macam viral, nampak macam dah diiklankan produk coklat. Contoh saya ambil produk coklat, nampak dianya halal, dah diiklankan, dah diviralkan. Takkannya ada perkara haram di situ. Selagi tidak mendapat pengiktirafan daripada badan yang berautoriti, selagi itulah ianya adalah syubhah. Lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita tidak membeli. Okey, panjang contoh-contoh tentang syubhah. Baik. Perkara yang keempat ataupun istifadah pengajaran yang keempat, berkata Imam Ibn Daqiq Al-Iyad rahimahullah, hal ini menunjukkan masalah syubhah mempunyai hukum yang tersendiri yang diterangkan oleh syariat, sehingga sebahagian orang ada berhasil mengetahui hukumnya dengan tepat. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Maksudnya apa? Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Perkara yang kita rasa ragu-ragu, perkara yang kita rasa was-was, lebih baik kita tinggalkan. Ini berdasarkan contoh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi ternampak sebiji kurma di atas tikar rumahnya. Nabi nampak kurma. Contoh macam kita nampak duit, okey, di dalam rumah kita, di atas tikar kita. Tapi Nabi rasa macam was-was. Adakah itu kurma yang dihadiahkan ataupun kurma yang disedekahkan? Kita sedia maklum, Ahlul Bait, para anbiya, para rasul tidak boleh menerima sedekah. Mereka hanya menerima hadiah. Jadi Nabi rasa was-was, adakah ianya hadiah ataupun ianya adalah sedekah? Maka Nabi tinggalkan. Itu masuk perkara syubhah. Sedangkan kalau fikir secara logik akal, barang yang berada di atas tikar kita itu mestilah milik kita. Tetapi punya waraknya Nabi, punya berhati-hatinya Nabi, sehingga Nabi tidak memakan kurma tersebut. Jadi hendaklah kita mencontohi sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu berhati-hati dengan halal, haram dan juga perkara yang syubhah. Yang kelima, dinukilkan di sini antara kenyataan ulama salaf dalam meninggalkan perkara syubhah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata, sempurnanya ketakwaan ialah apabila seseorang hamba takutkan Allah sehingga dalam perkara sekecil zarah, dan sehingga dia meninggalkan sebahagian perkara yang dilihatnya halal kerana takut ianya haram, sebagai pendinding di antaranya dengan perkara yang haram. Dia rasa benda ni was-was, dia rasa benda ni boleh ke tak boleh, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik kita tidak melakukannya, takut-takut perkara yang makruh itu terjatuh kepada hukum haram. Kemudian kata Hasan Al-Basri, sifat takwa sentiasa bersama-sama dengan orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan banyak perkara halal kerana takut terjatuh kepada perkara yang haram. Sungguh pun jelas ianya adalah halal, tetapi takut-takut ianya membawa kepada perkara yang haram. Contoh yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika makanan yang dibelanja oleh hambanya. Pelik Sayyidina Abu Bakar, macam mana hamba dia boleh membeli makanan dengan harga yang begitu mahal. Maka ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, di manakah engkau mendapat wang ni? Maka kata hamba dia tadi, sesungguhnya dahulu aku pernah menjadi ahli tukang tilik. Orang itu berhutang dengan aku, dan hari ini baru dia membayarnya, maka aku pun membeli makanan untukmu wahai Abu Bakar. Terus sahaja Abu Bakar memuntahkannya, mengeluarkannya, takut-takut ianya jatuh kepada perkara yang syubhah yang boleh menjerumus kepada perkara yang haram.
Jadi mereka begitu berhati-hati sama ada makanan itu halal ataupun syubhah, wa na'uzubillah ianya adalah haram. Kata Al-Thawri, sesungguhnya dinamakan orang yang bertakwa kerana mereka takut terhadap perkara yang tidak ditakuti. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa ni begitu menjaga diri mereka sehingga tidak melaksanakan apa sahaja perkara yang makruh, sungguh pun ianya diperbolehkan. Contoh, Nabi SAW sangat menganjurkan solat pada awal waktu. Maksudnya bila azan saja berkumandang, dia pun bergerak ke rumah Allah. Tapi dalam keadaan PKP ni, dalam keadaan masjid yang ditutup, kita kena akur lah. Kita kena taat dengan arahan daripada pemerintah. Maka dia pun panggil kawan-kawan ataupun panggil saudara dia ataupun panggil ahli keluarga dia untuk solat bersama. Ini sangat dituntut. Okey, solat pada awal waktu. Tetapi takut-takut terjatuh kepada hukum makruh, dia meninggalkan terus solat yang berada di akhir waktu. Adakah ianya dilarang? Tidak. Adakah ianya ditegah? Pun tidak. Tetapi takut-takut solat di awal waktu itu akan masuk kepada waktu solat yang lain. Sehingga mereka orang salafus soleh, iaitu kata Al-Thawri, Al-Imam Al-Thawri, mereka sekali-kali tidak melakukan perkara yang makruh, lebih-lebih lagi yang menjurumus kepada perkara yang haram. Kemudian Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku suka menjadikan perkara yang halal aku tinggalkan sebagai pendinding di antaraku dengan perkara yang haram. Ini pun sama jugalah dengan contoh solat di akhir waktu. Sungguh pun ianya halal, sungguh pun ianya dibenarkan, tetapi mereka tidak melakukannya kerana takut-takut ianya jatuh kepada yang haram. Dan yang terakhir, kata Sufyan bin Uwainah berkata, seseorang itu tidak mencapai hakikat iman sehinggalah dia menjadikan perkara halal sebagai benteng di antaranya dengan perkara haram, dan sehinggalah dia meninggalkan dosa dan perkara yang seumpamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suatu perkara dan suatu peringkat atau tingkatan ataupun maqam yang tinggi sehingga meninggalkan perkara yang halal sebagai benteng di antaranya dengan benda yang haram. Okey, nampak macam halal. Contoh orang belanja kita. Okey, kawan-kawan belanja kita, dia cuba mengelak daripada hal tersebut. Takut-takut duit yang dibelanjakan itu merupakan datang dari perkara yang syubhah, wal na'uzubillah, lebih-lebih lagi perkara yang haram. Sekalipun ianya dibenarkan, tak salah orang nak belanja kita makan, orang nak belanja kita sebagainya, tetapi mereka ni begitu berhati-hati sehingga takut dan meninggalkan perkara sekalipun ianya halal, sekalipun ianya benar, sebagai benteng daripada terjerumus daripada perkara yang syubhah. Kita hari ni dah tak nampak dah. Kita hari ni dah tak kisah dah. Umat di akhir zaman sehingga Nabi SAW menyatakan bahawa halal atau haram dah tak kisah, asalkan dia dapat apa yang dia nak capai. Sehingga kalau perkara syubhah ni lagilah dah tak nampak. Kalau benda haram pun sanggup diambil, kalau rasuah pun sanggup dimakan, kalau benda yang yang terang-terang jelas ditegah dan dilarang oleh Allah pun dia melakukannya, dia mengkhianati amanah, dia mengkhianati apa yang telah diberikan kepadanya, apatah lagi benda yang syubhah. Benda yang haram pun dia boleh lakukan, apatah lagi wa na'uzubillah benda yang syubhah. Inilah realiti dan senario yang berlaku pada masyarakat kita hari ini. Dan yang keenam, apakah sebab-sebab berlakunya kekeliruan atau syubhah? Yang terbagi kepada 4. Yang pertama, kurangnya ilmu. Bila kurang ilmu, maka kurangnya kefahaman. Yang ni menyebabkan orang langgar perbatasan. Sama ada nak buat benda halal ataupun benda haram, wa na'uzubillah, haram itu akan menjerumusnya kepada neraka Allah. Yang ketiga, kecuaian dalam pemerhatian dan kajian. Dia rasa benda ni boleh, dia rasa benda ni tak ada masalah, sedangkan terang-terang benda itu adalah haram, ataupun ianya adalah syubhah. Contoh, kalau kita nampak duit atau makanan di tepi jalan, nampak emas, nampak cincin emas, adakah kita boleh terus mengambilnya? Haram hukum kita mengambilnya dan memakainya.
Tetapi kalau kita niat untuk memulangkan kepada tuannya, maka disitulah dibenarkan untuk mengambilnya. Contoh, kita nampak dompet, jalan kat pasar raya ke, jalan kat taman-taman permainan, tiba-tiba kita nampak ada dompet. Haram kita mengambilnya dan pakaikannya, tetapi ianya menjadi halal sekiranya kita ada niat untuk mengambilnya dan memulangkan kepada tuannya. Tapi masyarakat hari ni tak kisah. Ini rezeki aku dah ni. Nampak macam rezeki terpijak. Durian jatuh, dia terus pun ambil dan memakannya. Maka itu bukan setakat lagi syubhah, wa na'uzubillah, ianya adalah haram. Dan yang keempat, buruknya niat dan juga tujuan. Dia tak kisah dah benda tu halal ke haram, yang penting dia dapat dan dia dapat menikmatinya. Dan yang ketujuh, kami nukilkan di sini prinsip-prinsip Islam berkenaan halal dan haram daripada karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, menyebut hukum asas sesuatu adalah harus ataupun mubah. Apa sahaja yang tak dilarang atau ditegah ataupun tak diperintah, hukumnya adalah harus. Kita boleh melakukannya sehingga datangnya hukum yang menyatakan ianya haram ataupun halal. Yang kedua, kuasa halal dan haram adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang berhak menentukan ianya halal ataupun ianya adalah haram. Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dosanya dengan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terang-terang benda tu halal, kita kata benda tu haram, tak boleh nak buat. Dan mengharamkan benda yang dihalalkan pun sekali-kali kita tak boleh nak melakukannya, sehingga Allah kata ianya jatuh kepada hukum syirik, dan syirik merupakan di antara dosa-dosa besar. Yang keempat, pengharaman membawa kepada keburukan dan juga bahaya. Apa sahaja perkara yang mendatangkan keburukan dan bahaya, maka hukumnya adalah haram. Dalam keadaan kita punya pandemik hari ni, kita punya COVID hari ni, dah terang-terang kerajaan minta kita kuarantin dan dah dipakai pun kan dengan gelang. Tapi kita berkeliaran di luar, sedangkan kita disahkan positif, kita pun dah dipakaikan gelang, maka haram hukum kita berkeliaran di luar kerana akan membahayakan orang lain. Jadi kalau habis itu Ustaz, nak beli makanan macam mana, nak minum macam mana, bekalan tak ada, maka mohonlah bantuan daripada jiran-jiran, insya-Allah mereka akan faham situasi kita. Kemudian penggunaan halal tidak lagi berhajat kepada penggunaan haram. Kalau Allah kata benda itu dah halal, kita sekali-kali tak boleh nak mengharamkannya. Dan kemudian apa yang membawa kepada perkara haram, hukumnya tetap haram selama-lamanya, kecuali apabila datangnya darurat, apabila datangnya masyaqqah, maka perkara yang haram boleh dilakukan sekadarnya. Contoh, kita pergi ke hutan. Ni biasalah, bila sebut darurat ni, kita pergi ke hutan. Bila dah bekalan makanan kita habis, air pun dah tak ada dan sebagainya, kita sibuk nak cari kambing, nak cari lembu pendek, lembu kaki pendek. Saya rasa tuan-tuan boleh faham kot. Lebih tepat maksudnya adalah khinzir. Punya banyak makanan lain, punya banyak binatang yang lain kita boleh makan, benda tu juga yang kita cari. Selagi boleh ditegah, selagi ianya boleh lagi dihindarkan, kita usaha untuk hindarkan. Seterusnya, haram membuat tipu helah untuk perkara yang haram. Kita menipu pun hukumnya haram, apatah lagi penipuan tersebut untuk benda yang haram. Jelas-jelasnya adalah haram. Niat yang baik tidak boleh membersihkan yang haram. Contoh, kita nak bersedekah tetapi kita bersedekah dengan harta curi, tak boleh. Niat kita baik, kita nak bersedekah orang lain, tetapi kita bersedekah dengan duit yang haram, kita bersedekah dengan duit curi, maka jelas-jelas hukumnya adalah tidak diperbolehkan, maka jatuh hukumnya haram. Memelihara diri daripada perkara syubhah, iaitu yang sama-sama adalah yang lebih baik bagi diri kita. Kita berusaha untuk menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang keji dan juga perkara yang haram. Dan yang ke-8, yang terakhir daripada pengajaran hadis ini menjelaskan bahawa daerah dan ruang lingkup perkara yang halal adalah sangat luas. Makanan yang halal, minuman yang halal terlalu banyak. Sehingga tidak ada ruang untuk kita mengambil benda yang haram. Bahkan ia lebih luas daripada daerah
perkara yang haram. Okey, terlalu banyak makanan dan minuman serta perkara yang dihalalkan oleh Islam, yang dah pun dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita nak cari benda yang haram? Hal ini dapat difahami daripada perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membandingkan perkara haram seumpama kawasan larangan. Apa sahaja yang diharamkan oleh Allah itu merupakan kawasan larangan yang kita tak boleh nak masukinya. Oleh itu, selain daripada kawasan larangan tersebut, ianya adalah kawasan yang halal. Demikianlah betapa besar dan luasnya daerah perkara yang halal berbanding perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan syubhah. Wal ya'uzubillah, a'azanallah, kita memohon dan meminta kepada Allah daripada melakukan perkara yang haram dan yang ditegah serta yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah, dalam perlindungan Allah, lebih-lebih lagi kita akan sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Dan insya-Allah apa yang kita belajar dan apa yang kita kongsikan pada kali ini membawa sedikit sebanyak manfaat dalam hidup kita. Kita berusahalah untuk mencari yang halal daripada mencari yang haram, dan berusaha juga meninggalkan apa-apa sahaja perkara yang syubhah yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri kita. Lebih-lebih lagi ianya dilarang dan ditegah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wal-Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.